Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk Anda semua. Ya, kembali lagi bersama saya Tia Arifin di Live Talk Show. Bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Oke semua, selamat malam semua, apa kabar? Salam sejahtera untuk Anda semua. Oke, sebelum Tia nak memulakan pada talk show pada hari ini, kalian boleh share, kongsikan live talk show ini dengan menekan butang share kepada mak, adik-beradik, keluarga, family, kerana di setiap episod bersama Tia kita akan menghasilkan, kita akan menjemput wanita ataupun lelaki yang memberikan kisah inspirasi untuk anda semua. Dan juga Tia akan mengulik macam mana dulu-dulunya kan sebelum mereka menjadi nama besar dan sehingga mereka seperti sekarang. Kadang kebanyakan kita akan tengok seorang nama besar ni, dia dah jadi seorang pelakon terkenal. Atau dia seorang penyanyi terkenal. Atau dia sebagai seorang profesor, seorang usahawan. Tapi kita tak tahu macam mana dia bermula. Dan di live talk show bersama Tia pada setiap harinya, Tia akan mengupas seperti apa sebenarnya di sebalik kejayaan para mereka yang hebat. Okey semua, semua dah masuk dah? Okey, saya akan masuk dulu. Selamat malam. Okey, yang tengah menonton ni, Tia nak tahu anda semua ni sudah ke belum join Telegram channel Tia Arifin? Sudah join belum? Siapa yang belum join, kena join kerana di setiap episod akan ada hadiah dan anda pun berpeluang untuk memenangi hadiah. Sekaligus juga di Telegram Tia Arifin, Tia akan share tentang my activity, kan, my morning booster. Setiap hari akan ada morning booster ya di Telegram channel. You guys akan dapat info-info menarik lainnya. So, pastikan join. Okey, dah join ke belum? Sudah, dah join. Ya, kerana hari ini Tia akan memberikan satu box special lagi untuk anda semua. Yes, pemenang episod hari ini. Tia akan bagi tahu macam mana saya nak menang. Senang sebenarnya. Jawab je soalan dengan betul dan jawab tu jangan di komen ni tapi di Telegram channel Tia Arifin. Jawab di sana kerana Tia akan pilih setiap episod satu pemenang yang bertuah. Okey, apa dalam ini? Mari kita buka, kita unboxing dulu ya. Wow, nak tahu? Okey, ada planner eksklusif Mutiara, ada emas, ada kalender Mutiara dan juga satu buah pouch Mutiara. Wow, ini adalah sebenarnya rahasia para wanita yang mereka tak ada energi. Nak energy booster. Mereka yang ada masalah dalaman seperti keputihan, period tak teratur, period pain dan juga ada masalah susah nak membuang. So, Mutiara membantu untuk masalah anda semua. Ya, okey, siapakah yang nak? Siapa yang nak cepat-cepat join? Cepat-cepat join di Telegram channel Tia Arifin. Alright semua. So Tia nak bagi tahu juga pemenang minggu lepas. Pemenang episod sebelumnya iaitu Ya, pemenang episod sebelumnya adalah tahniah kepada Nurul Adiba. Jawabannya adalah melihatmu bahagia. Yeay! Tahniah, tim kita akan kontak anda dan memberikan satu box eksklusif untuk kamu. Okey, jangan takut dan jangan sedih kerana anda pun berpeluang juga nak menangi hadiah. Anda hanya join Telegram channel Tia Arifin. Kan, senang sangat sebenarnya. Kerana anda akan berpeluang untuk menangkan hadiah. Wah, semua tak sabar ni, tak sabar ya. Jangan risau kerana kita akan dua wanita yang hebat. Sabar, Tia akan bagi tahu ya. Dan juga sebentar juga Tia nak kongsi salah satu feedback yang didapatkan wanita Mutiara. Send kepada Tia, apa sebenarnya kata mereka tentang jus Mutiara. Mari kita dengar. Sebelum saya kongsi Mutiara, saya ada masalah period yang tak teratur. Period saya 2 bulan, 3 bulan sekali baru period. Tapi Alhamdulillah, lepas kita kongsi Mutiara, period semakin teratur. Setiap bulan datang dengan teratur dan saya dapat tenaga yang berganda. Sebab saya merupakan usahawan dan juga pada masa yang sama saya bekerja sepenuh masa. Dan kerja saya memerlukan saya untuk berjalan lebih daripada 10 km setiap hari. Disebabkan saya seorang engineer
So saya mendapat lebih banyak tenaga. So bila balik kerja dah tak rasa penat yang terlampau dan tak ada lagi sakit-sakit kaki ataupun sakit-sakit sendi. Alhamdulillah. Wow, terima kasih kepada wanita mutiara yang telah mengkongsikan feedbacknya kan. Minum mutiara, alhamdulillah dapat energi yang banyak. And masalah period pain pun terselesaikan. Kan, siapa ada masalah susah dapat period atau period tak lancar, anda boleh ikhtiar dengan jus mutiara. Kerana jus mutiara terbuat dari bahan alami dan juga makanan sunnah. Alright semua, semua dah tak sabar dah. Tak sabar dah semuanya. Dah tak sabar dah nak tahu. Okay, you guys rasa siapakah wanita yang spesial yang akan jemput pada hari ini? Siapa yang tak sabar dan nak tahu? Wah, okay, biasa beliau adalah, saya bagi hint lah ya. Beliau adalah seorang wanita. Beliau pun adalah seorang pelakon famous. Tiada suka satu karyanya iaitu, aduh, kalau tidak cakap you guys dah tahu dah. Saya nak you all semua yang meneka. Wah, semua dah tahu dah. Okay, kalau ingat seorang wanita yang kita akan jemput malam ini, apa yang kalian akan ingat? Dekat anak yang comelnya tu. Wah, tak sabar. Semua tak sabar. Yes. Okay, apa yang kalian ingat daripada sosok beliau? Kalau saya nak jemput ni, wanita yang kita akan jemput pada hari ni, apa yang kalian akan ingat? Okay, saya nak baca ya, saya nak baca. Okay, semua dah tak sabar ni. Nona. Menarik. Yang lain. Wow, semua dah tahu dah ni. Aduh, pasti you all ni kan join Telegram channel Tia ya. Yes, drama Nur. Wow, okay. Apa lagi yang kalian ingat? Apa lagi kalau yang kalian ingat? Wah, semua dah tahu dah ya. Okay. Sama. Kan, Tia sebenarnya kalau melihat daripada pribadi seorang wanita yang akan jemput malam ini, beliau adalah seorang ibu, seorang isteri, seorang pelakon kan. And beliau banyak sebenarnya yang dah berkarya di industri Malaysia dan kita nak tahu sebenarnya macam manakah daripada permulaan hingga boleh seperti sekarang. Yes, beliau pun juga seorang host kan. Kita nak tahu siapa tak sabar. Yang dah tak sabar untuk nak Tia jemput seorang wanita yang spesial pada hari ini. Siapa yang tak sabar? Komen tu siapa yang tak sabar ya. Siapa tak sabar? Tia pun tak sabar sebenarnya. Tak sabar. Isteri Amal Bahrain. Pandai. Alright. So, tanpa menengah masa, Tia akan menjemput seorang wanita yang sangat spesial di malam hari ini. Dia bersama Tia, iaitu Amira Rosli. Hey, di manakah? Adakah anda sudah tidak sabar? Adakah anda sudah tidak sabar? Yes, Amira Rosli akan bersama dengan kita pada malam hari ini. Boleh request untuk bersama dengan kita. Tak sabar, semua tak sabar. Sabar. Alright, semua tak sabar. Yes. Saya pun tak sabar. Tengok, saya tak sabarlah Puan Tia kan. Saya juga naklah. Saya tak sabar. Ada lagi, waalaikumsalam, tak sabar. Siapa lagi tak sabar? Berikan komen anda semua. Saya tak sabar. Sama, dia pun tak sabar kan. Kau tengok platform social media beliau. Iaitu beliau adalah sangat-sangat, orang cakap macam aktif kan. Beliau adalah sangat-sangat, dengan anak ya. And juga yang kita tahu juga, baru saja birthday. Baru saja menyambut hari lahir dia. Baru saja menyambut hari lahir dia ya. Wow. Apa agak-agak pertanyaan yang kalian nak tanya dengan Amira Rosli? Apa agak-agak pertanyaan yang kalian nak tanya? Okey, kita nak tengok kan. Mana tahu nanti dia akan tolongkan tanya. Yes. Okey, ada nak bertanya apa? Dia akan tolong anda. Semua tak sabar. Baik. Hati-hati. Semua tak sabar. Kesabaran perlu, betul. Apa kalian pertanyaan yang guys nak tanya?
Pertanyaan apa yang akan kalian nak tanya dengan Amira? Kapan Nurtika? Bila nak dapat baby lagi? Wow, apa kepengan terbaru? Okey. Terus soalan apa? Soalan apa? Soalan apa? Ha. Soalan apa guys? Wow. Semua tak sabar nak tanya. Okey. Kerana sebenarnya kan seorang wanita sebenarnya kan sangat penting untuk kita lagi-lagi sebagai seorang ibu, seorang isteri rumah, seorang pelakon kan, seorang host pula, pasti kita kena ada something yang kita kena capai kan. And I'm sure kan kebanyakan wanita-wanita di bersama Tia mereka memiliki impian yang besar kan. Mereka sebenarnya memiliki bakat. Ada juga yang kita dengar macam sebelum ini kan, mereka memang dah suka sangat untuk bernyanyi, dah suka sangat untuk berlakon kan, dah suka sangat untuk nak berkarya. So di situlah nanti kita akan tahu sebenarnya rezeki itu akan datang kan, rezeki akan datang. Seperti okey, pergi ke casting, alhamdulillah dapat rezeki. Mungkin kan dekat semua kat sini juga yang ada impian nak jadi usahawan yang berjaya, impian nak ubah hidup keluarga anda. So anda mungkin boleh setkan apa matlamat anda, setkan apa tujuan hidup anda kan, setkan apa yang you guys nak capai. Dan insya-Allah dengan tindakan, dengan usaha, benda tu akan jadi kenyataan. Setuju ke setuju? Benda tu akan jadi kenyataan kalau kita tahu apa yang kita nak buat. Siapa agak-agak dekat sini? Apa? Cuba kalian kongsikan, apakah cita-cita anda? Cuba kongsikan dengan Tia. Apakah cita-cita anda? Wow, kita nak tahu juga kan dekat bersama Tia pada hari ini, apakah sebenarnya cita-cita anda? Apa cita-cita anda sebenarnya? Ada nak jadi apa? Setuju sangat Kak Tia, betul, setuju. Ada Mazlin. Apakah cita-cita anda? Cuba kongsikan dengan Tia pada malam ini. Tia juga nak tahu sebenarnya cita-cita anda. Cita-cita nak jadi peguam, Pak Eja. Wah, insya-Allah. Nak jadi jutawan, amin. Ya, nak jadi businessman, boleh kan? Cepat-cepat terus berniaga. Okey, apa lagi cita-cita anda ya? Apa lagi? Wah, tak tengok kat sini ya. Cita-cita anda nak jadi doktor bedah otak masa kecil dulu. Betul-betul ni. Apa lagi cita-cita anda? Nak jadi pramugari. Wow. Nak jadi apa lagi? Nak jadi, ada sih calon pramugari, nak jadi wanita yang bermanfaat kepada orang lain. Amazing. Doktor. Nak jadi ustazah. Nak jadi PM. Perdana Menteri. Wow. Luar biasa, kita doa, kita aminkan ya, Ivan ya. Kak, saya nak jadi businessman tapi tak tahu nak mula dari mana. Ian, jangan risau, banyak platform untuk memulakan jadi bisnes. Ian boleh daftar di www.berniagabersamatia.com ya. Ada peluang berniaga. Okey, nak jadi cikgu tapi alhamdulillah sekarang jadi guru mengaji untuk budak-budak je. Alhamdulillah. Okey, kita dah nak panggil pula, nak tanya pula kepada Amira. Nak jadi apa sebenarnya cita Amira Rosli ya? Nak tahu, adakah nak jadi artis? Wah. Hello. Halo Amira. Wah, Assalamualaikum. Alamak, over tak filter ni? Boleh, apa-apa yang Mira pakai pun cantik. Ambil kau. Okey, cun dah filter itu. Tak tahulah apa yang ada je lah ni. Tak apalah, tak Kita bagi. Okey, Mira, ya Allah, terima kasih sebelum tu tidak ucapkan kerana dah sudi untuk join the live bersama Tia pada malam ini. Sebab Mira rindu Tia. Sama, Tia pun rindu kan. Dah lama tak berborak ya. Kawan, Kan? Ya, sihat. Mira apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Macam Saya itulah. pun sihat. Alhamdulillah kan. Okey, Mira, sebelum tu Mira. Ya, Mira boleh dengar suara Tia tak? boleh? Clear? Clear ya? Semua clear juga kat rumah ya? Okey, Mira, sebetulnya Tia nak ucapkan juga happy belated birthday untuk Mira.
Thank Jom you kita so nyanyi sama-sama. Happy birthday Mira. Happy birthday Amira. Happy birthday to Amira Rosli. Happy birthday to you. Wah, much. semoga panjang umur dan Amin, amin. sihat selalu. Sekejap, Alright, Mira okay Mira. tak nampak. Okay, kita bagi Mira nampak dan dengar dulu. Sekejap. Okay, nampak. Okay, dah nampak dah. Dah cantik dah. Oh, macam nak tukar filter ni, geram. Okay, Okay, Mira. So, Amira Ya. ulang tahun keberapa? 30. Wah, 30. Tak nampak lah Mira, 30 tahun dah. Ya, berapa? Okay, Tia 27. Oh, lagi hebat. Semua kita contohi Tia. Jadikan Tia seorang inspirasi. Dia dah berjaya. Anak 2. Ada suami Alah, yang tak ada. hebat. Alhamdulillah. Alah. Alhamdulillah kan. Mira pun juga. Kali ni Tia nak kupas Mira tau. Kita nak kupas Mira ya. Mira, kan terima kasih Ya. tapi sebelum itu dan juga kita nak tahu juga seorang Amira Rosli. Siapa yang tak kenal Amira kan? And Amira dekat sini maybe ada follower-follower Tia daripada Indonesia juga. Mereka nak lebih tahu siapakah wanita cantik jelita dekat hadapan Tia ni. Silakan perkenalkan diri dulu Amira. Hai, orang di Malaysia dan juga di Indonesia. Saya Amira Rosli. Saya suri rumah je. Cici. Tipu. Sebenarnya Tia, Mira pun sebenarnya sekarang ni memang banyak dihujani dengan fans-fans dari Indonesia. Sebabkan Nur sekarang ada ditayangkan di sana. So Mira punya Betul-betul, Tia tahu. wow, Mira dah macam seorang selebriti Indonesia. Yeay. Supportive. Mira suka sangat. Sekarang Mira lagi ditayangkan tu sudah habis. Dia rasa dah pernah ditayangkan kan? Ditayangkan di Malaysia, lepas tu pernah ditayangkan di Indonesia sekejap, lepas tu diberhentikan sekejap, Mira tak tahu kenapa. Dan lockdown ni tiba-tiba Mira tak tahu pun disiarkan, tapi bila banyak fans Indonesia yang DM Mira terlalu banyak, Mira macam okay, maknanya memang tengah on air lah kat sana, Netflix ke apa. Wow, siapa sih dari Indonesia? Boleh tunjukkan anda semua. Ini adalah artis atau pemain drama atau sinetron Nur. Wow, Tia pun suka tengok Nur kan? Okey, jadi Mira nak ngomong bahasa Indonesia ke Malaysia ni? Malaysia lah dah. Okey, so Amira Rosli, okay, baru je birthday semalam. Macam mana? Apa perasaannya dah 30 tahun ni? 30 tahun ni dia tak macam tahun-tahun sebelum. Dia tak ada perasaan macam tu. Dia lebih kepada macam tak fikir sangat. Yang penting anak-anak tu siap makan, kerja ni. Sebab kita banyak kerja sekarang walaupun lockdown. Tapi apa yang Amar dan keluarga Mira buat tu, dia tetaplah celebrate walaupun kecil-kecil. Mira bersyukur sangat. Masih dengan family kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, apa namanya di tahun 30 tahun ni kan, apa yang Amira rasa macam perbezaan daripada Amira yang dulu hingga hari ini? Ada tak perbezaannya? Ke Amira rasa macam sama je? Sebenarnya Mira tak tahulah nak kata Mira ni tak letak semuanya pada usia. Mira letakkan semuanya pada pengalaman daripada Mira awal belajar. Lepas tu Mira masuk industri seni sebagai pelakon lama juga. And then baru sekarang ni mungkin betul lah 30 tahun Mira tahu apa yang Mira nak, apa yang Mira nak buat. So 30 tahun tu mungkin dah matang dari segi berfikir. Dulu tak ada, kita selesa dulu kan. Okay, apa yang ada dah cukup lah. Sekarang ni rasa macam nak push diri untuk lebih lagi. Okay Amira, kita malam ni kita nak kupas. Orang tahunya nama Amira Rosli ni dah macam orang tahunya nama Amira Rosli macam okay semua dah kenal, tetapi maybe orang tak tahu macam mana seorang Amira Rosli membina nama sehingga sekarang. So dekat sini nak tanya kan, waktu kalau kita recall balik kan, macam mana Amira ni mana? Adakah memang dah berlakon daripada kecil ke? Atau bermula bila jadi Amira ni, mula jadi berlakon ni? Atau bermula pada foto model ke atau apa?
Okay, cerita dia macam ni. Parents Mira memang dalam dunia ni lah, bidang ni. Tapi dia orang bukan artis. Ayah Mira seorang fotojurnalis di Bernama, Berita. Mama Mira pula, Hmm. dia pelakon sekejap waktu muda. Tapi lepas tu dia menjaga penyanyi. Dia seorang PR. So dia orang dah biasa dalam industri Hmm. ni. So bila Mira masuk sekolah seni nama Aswara. Okay. Lepas tu Hmm. dekat situ Mira ambil teater dan Mira ambil meja lakonan dan rezeki Mira dah nak hujung-hujung habis diploma tu Mira dapat offer watak kecil-kecil lah dalam drama kan. Disupport juga dengan cikgu-cikgu Mira sebab cikgu-cikgu Mira dia memang cakap kau belajar dalam bidang seni ni kau jangan duduk diam, kau kena beranikan diri untuk ke depan. So Mira pergilah casting lah itu. Memang mula-mula tu walaupun Mama Mira berada dalam industri ni, dia ramai kalau dalam industri ni, tapi Mira naik dari bawah dengan dia. Tak ada kita pakai kabel, tak ada. Susah sebenarnya sebab terlalu ramai pelakon kan. So Mira dekat situlah sikit-sikit dapat berlakon sebab ingat lepas diploma nak sambung degree tapi rezeki lebih menyebelahi untuk berlakon sampailah hari ni. Macam tu je lah. So baru nak cuba jadi pengacara Wow, so sana. masa ya, kita tahu itu kan. Amazing kan. Mira, kalau nak ingat tahun berapa masa awal-awal tu nak cuba jadi berlakon tu? Nak cuba jadi pelakon Mira dah berjinak Awal-awal. dalam bidang teater dulu masa umur Mira 21 lepas SPM 18 Wow, Mira so belajar 18 tahun. Mira belajar lakonan 3 tahun, lepas tu 21 terus sampailah umur 30 depan kamera je. Depan kamera. So, okay Mira, masa Mira tu Mira pergi casting kan. Masa tu first casting langsung dapat ke atau nak pergi banyak-banyak casting baru dapat? Tak, masa tu susah. Mira apa yang orang suruh, Mira ni bukanlah nak cakap kita ni baik tau, tapi Mira taklah pakai baju yang tak berlengan, Mira tak pakai skirt pendek, tapi bila casting tu kan orang kata, okay you kena bawa ni watak perempuan dalam kelab ni, pakai macam ni. Kita ikut tau. Ikut sangat. Masa tu Mira casting kawan. So macam nak menyesal pun tak guna. Ini proses Mira kan. Mira rasa bersyukurlah juga. So bila diorang dah suruh casting begitu, tunggu dekat set masa tu watak extra 7-8 jam tak start pun. So pengalaman banyak sangat mengajar Mira bila bermula daripada bawah. Macam-macam lah. Dulu So Mira, masa tu Mira kan masih sekarang of course lah Mira jadi watak utama kan? Alhamdulillah. Betul. Hello Mira? Sekejap, Tia putus-putus. Cek. Okay. Mira dengar? Dengar Ya kan? Tia pun dengar Mira berputus. Itulah. Yes. Tak, Tia blur sikit. Yes, itulah. Okay, you all semua dengar tak? Okay tak? Kan? Okay tak you all semua dengar? Kita berdua? Kita ni bingung ni. Ini line Tia ke tak okay ke? Line Mira tak okay ni? Korang Okay. dengar Mira dengar Tia clear. Okay, komen dulu. Dengar mana yang clear? Diorang pun tak tahu. Ayo line siapa yang tak okay ni. Okay, tak apa. Saya blur. Siapa yang blur ni? Dua-dua blur. Okay, dah okay Dengar Kak. Okay, dengar Kak. Semua kakak ni sayang. Kakak siapa ni? Kakak siapa tu? Gambar tak jelas. Oh, Tia. Okay, blur. Okay. Tak okay. Okay, tak apa. Okay, aman. Okay, so sekarang dah okay sikit. Okay, so Mira, jadi Mira pun bermula daripada maksudnya adalah pemeran sampingan. Kan? Masa tu Mira, orang layan Mira macam mana? Layan kita sebelah mata je. Gaji tu RM80 je tau. Kerja daripada pukul 6 pagi sampai pukul 3 pagi. RM80 je. So gaji pertama Mira RM80 ya semua? RM80. Tapi masa tu rasa macam okay lah, mungkin dah best dah kan. Kita budak-budak lagi masa tu.
Lepas tu layanan orang, Mira pernah pengalaman Mira kru bila kita tak kacau dia pun, tapi dia ada je benda macam pakailah mic tu. Kenapa macam ni? Macam ni. Macam tu dulu. Dulu. Okay Mira. Mira tak suka kena marah. Macam mana? You kata Mira tak suka kena marah? Tak, I mean bila kru tu berkasar dengan Mira macam tu, Mira menangis dekat set. Sampai macam tu sekali. Mira kalau orang berkasar, Mira akan cepat terasa hati. Dia nangis. Tapi Hati lepas tu lembut. okey lepas Hati lembut lah kan. Masa tu Mira menangis seorang-seorang lah tu. Orang tahu tak? orang tak tahu. Mira tak nak nangis depan orang. Dah pergi toilet je. Okay. So Mira dah berlakon macam tu lah kan. Mira punya. And family semua support lah Mira. Support, sangat-sangat support. Okay. So berapa lama proses Mira nak membina nama sebagai seorang Amira Rosli? Okay, tahun ni mungkin banyak urat dah putus, Mira tak ingat. Tapi mungkinnya daripada Mira Drama tak tahu apa? lah Mira pun tak Drama tahu. apa? Mira pun tak berapa sure orang kenal Mira dari drama apa, tapi yang Mira sedar yang dapat sambutan adalah dari suamiku Encik Sotong. Kalau tak silap. Encik Sotong, isteri Tuan Nisan, situlah. Kan drama-drama. Okay. Dan juga kan yang paling terakhir betul drama Nur. Kan ada lagi yang paling terakhir? Terakhir last bulan puasa Sabarlah Duhai Hati dengan Syarul Rizwan. Baik-baik. So Mira dah 10 tahun dah berada di dekat industri lakonan. Kan? And lepas tu alhamdulillah juga macam Mira pun juga sebagai seorang host tadi Mira. Boleh share sedikit? Itulah Mira pun perjalanan seni ni turun naik. Dulu masa Mira berlakon sahaja di usia 20-an, ada juga Mira buat hosting. Ada juga cuba nak menjaya tapi ke laut. Tapi masa tu mungkin Mira berada di zon selesa sangat dalam lakonan. Apa yang offer Mira dapat dalam hosting, Mira cuba-cuba macam tu je. Lepas tu kena kecam sikit, dah lah. Tak apalah, berlakon je lah. Lagi satu pun kesibukan jadual syuting. Syuting ni Tia pun tahulah kan 2-3 bulan tak lari. So dah buat benda yang sama je sampailah hikmahnya lockdown pandemik ni. Bila dah tak boleh syuting drama, dapat offer hosting. Mula-mula Mira rasa macam tak yakin lah kan. Mira ni bukannya pandai sangat nak mengacara, tapi kita belajar lah. Mira selalu rasa bila kita ni terlalu selesa dengan diri sendiri, kita tak pergi mana-mana. So Mira cabar diri sendiri untuk buat juga hosting dalam program yang besar dekat TV3 tu. Alhamdulillah okey je sebenarnya. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Ya. So sekarang dah berapa episod dah? Maksudnya dah berapa lama Mira menjadi seorang host di rancangan TV3? Nona kan? Betul? Nona, betul. Sekarang dah masuk episod ketiga. Wah, Baru pertama kali Amira Rosli Nona tu adalah rancangan yang besar lah kan? So apa perasaan first episode Mira nak kena host? Of course, first episode Mira nak tutup TV. Masa tu Mira tak ada ilmu langsung. Mira pergi dengan hanya baca skrip dan juga guide daripada director, producer, okay. Lepas tu dah episod kedua, dah masuk kedua kali shoot, and then Mira call terus kawan-kawan yang mengacara kan. Mereka cakap kalau boleh bagi tips ke apa ke kan. Lepas tu tiba-tiba Mira tak mencari siapa. Mira ada cakap dekat Instagram caption tu. Lepas tu ada yang datang macam Fiza Frizi, Amira Zaini. Ini lepas ni Mira akan belajar Sabjahan. So Mira happy and syukur sangat dapat kawan-kawan yang tak kedekut ilmu. Diorang bukan nak bayar. Mira cakap Mira nak bayar, Mira nak ada kelas. Diorang cakap tak payah. So sebenarnya ramailah orang-orang yang suka tolong. Ramai yang pemurah sebenarnya. Alhamdulillah. So sekarang ni dah orang kesan Mira dah belajar, dah lagi lebih terbiasa lah lepas ni nanti kan. InsyaAllah itu yang Mira nak sebenarnya, sebab program Nona tu bukan
bukan benda main-main kan buat Mira kan. Sebab orang mengharapkan kita kenalah bagi yang terbaik. Hmm. So Amira, sebagai seorang pelakon dan juga host, yang mana yang sebenarnya Amira rasa macam yang paling mencabar? Mungkin Mira kalau nak kata hosting tu mencabar terlalu baru. Okay? Sebab Mira pun tak keluar daripada, tak keluar syuting, tak jumpa orang. Mira cuma seorang-seorang di studio dan bercakap je seorang-seorang. So benda tu mungkin buat masa ni agak mudah. Untuk lakonan yang Mira dah lalui berapa lama ni memang mencabar. Dari segi masa, lagi-lagi bila dah kahwin ni, yang seronoknya lagi kita dah tua ni, lagi lama pengalaman untuk berlakon tu lagi best sebab apa yang dah jadi kita boleh apply kan dalam lakonan. Tapi bila dah ada anak, ada suami, ada komitmen, memang Mira rasa Mira dah tak boleh ambil setahun tu banyak job. Habis je satu job ni Mira akan cuti sebulan untuk family. So Mira ada jadual Mira tersendirilah kan kalau lagi busy, lepas tu bila dengan family macam tu ya? Betul lah, kena ada. Mira pun mama yang jaga. Mama Mira sekarang lagi Mira? Sampailah sekarang. Mira tak ada orang lain yang jaga. Mama je. Wow. Kan, tapi best kan, itulah nanti boleh spend time dengan mama kan? Sebenarnya kita orang kalau pergi kerja dah macam kawan seronok. Itulah bila kita Mira lagi selesa kerja keluarga sebab Mira tak payah cakap, dia orang tahu apa nak buat. Mama tahu, okay kalau macam Mira tak respon 2-3 WhatsApp, nanti mama kata, oh Mira mesti dia tak suka watak ni. Macam itulah. Mama pandai untuk menjaga Mira lah. Betul. Wow. Okay. So Mira, selama Mira berlakon kan, and Mira pun dah berkahwin juga kan dengan seorang pelakon juga kan. Itulah. And Mira pernah perasa macam, oh saya nak kena, okay sudah tidak tanya pasal Mira berlakon, tapi kita tanya dulu, kenapa, macam mana boleh berjumpa dengan sang suami? Adakah terlibat cinta lokasi, pernah satu drama Mira dengan tapi sebelum tu nak tanya, macam mana Tia jumpa suami Pandai Mira Tia jumpa dekat Jakarta. Kita dah tahu, Tia dah tahu. Tak masa tu ada birthday show. Ya, Ashraf ada jumpa apa? Kawan-kawan kahwin. Ada berjumpa dekat satu event. So, kawan-kawan and kahwin. Macam tu. Habis dah. Itu nak tanya. Kenapa? Berkawan. Berkawan. Aduh, Mira ni pandai nak balik-balik. Kita host sekarang ni. Kita borak lah. Ini Tia berapa tahun? Ya, kita borak. Berapa tahun? Jap. Tahun kawan, setahun, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah baru kahwin Yes, betul. Kalau Mira jumpa kat mana? Mira jumpa kat mana? Mira jumpa dekat set. Mira tak pernah jumpa dia dekat luar. Mira pertama kali berlakon dengan Amar. Waktu tu Mira tak kenal siapa Amar Bahrain, tapi dia dah jadi abang Mira, watak abang. Yang masa tu Mira cuma kenal Tim dengan Bella je. So Mira macam, okay lah, Amar Bahrain siapa tu? Macam tu kan. Lepas tak daripada drama tu, tak putus pula drama Mira yang Mira berlakon ada nama Amar Bahrain tu. So lama-lama kenal-kenal. Job-job lain tu pun ada disandingkan bersama? Ya, tapi ada yang bukan sama-sama, ada yang dia jadi boyfriend orang tu. Lepas tu Mira ada yang jadi adik dia, lepas tu tiba-tiba jadi isteri dia macam tu. Tapi banyak drama, tapi Mira ni kurang bercakap dengan dia, dengan mama. So dia akan banyak masa berborak dengan mama. Sebab Mira ni kalau tak ada scene, Mira akan tidur. Pandai. So Mira macam tak borak dengan dia. So sebab kita pun, Mira ni satu je. Kalau dekat set tu, Mira pergi memang untuk berlakon, habis balik. Mira memang tak spend time kat situ sebab kat rumah Mira macam banyak benda. Lepas tu jumpa Amar, dia suka dekat Mira masa suamiku Cik Sotong lah. Dekat situ. Dia cakap, lepas tu nak kahwin dengan Mira pun melalui mama.
So mama okey, Mira okey Oh, je lah. pandai. So, Ahmad termasuk Dia pandai pandai. ambil mamanya dulu, baru anaknya ons kan? Dia dah give up. Mira ni lembab sangat. Tak nampak-nampak apa yang dia dah cuba bagi dekat Mira. Mira tahu. Mira pun suka dia, tapi Mira tak rasa lah masa tu macam aku akan kahwin dengan dia. Macam tu. Mira ada rasa macam tak apalah, kawan lah dulu, mungkin lepas ni jumpa orang lain, sebab kita dekat set lah shooting kan, kita asyik jumpa orang. Mira pun ada rasa macam oh lepas ni dia pun mestilah jumpa orang lain. Macam tu. Faham. Rupanya dia serius. Dia memang bawa mama Mira dalam kereta, berdua pergi mana tau, dia confess semua, dia kata Amal nak kahwin dengan Mira. So Mira nak buat apa? Tapi masa tu, tapi sebenarnya masa cakap converse tu, Ahmad dah cuba berkawan dengan Mira lah macam tu. Tapi Mira tak respon sangat dia tu. Betul, kita orang berkawan, tapi Mira pun suka dekat dia sebab dia respect Mira, respect keluarga Mira. Dia memang sangat-sangat baik. Sebab tu lah bila mama kata Amal nak kahwin dengan Mira tu, Mira tak cakap apalah. Kalau dia jahat, confirm lah Mira kata tak nak lah Ma. Tak nak. Itulah jalan cerita. Berapa lama Mira berjumpa and berapa tahun lepas tu berkahwin? Berkawan serius tu setahun juga kot. Setahun. Masa tu Kahwin Mira umur berapa berkahwin? 25. Oh. So sekali 5 tahun. Masa tu semua orang dah kecoh dah macam apa ni mudanya kan. Kita ni dah lah pelakon ni semua. Lepas tu Mira macam termakan sikit, tapi mama selalu nasihatkan Mira. Dia kata percayalah Allah dah aturkan benda ni. InsyaAllah rezeki tak pernah salah alamat. So bila dah kahwin, ya Allah ya Tuhanku, rezeki lagi melimpah ruah. Betul macam tu kan? Betul. Mungkin kita tak nampak tau. Tapi ternyata memang betul. Mungkin Allah tak bagi terus, tetapi Allah akan bagi nanti-nanti. Dia nak tengok dulu kan macam mana kita. Betul. Kan? Mira bila Mira dengan macam mana? Macam mana? Lanjutkan. Tak ada. Bila Mira kahwin dengan Amar ni, kita orang ada hashtag nama yang fans buat, Amirama. Dari situ makin banyak produk-produk lah, itulah. Lepas tu lahir Anaki, makin banyak rezeki, pergi sana pergi sini. Kalau dulu Mira seorang-seorang, mungkin Mira dah rasa puas, tapi sebenarnya dekat situ je rezeki Mira. Mira tak nampak luas lagi. Bila dah berumah tangga macam wow, rezeki suami, rezeki anak-anak kan. Betul. Tapi Mira, masa Mira cakap tadi Mira ada termakan sikit. So means maksudnya Mira pernah rasa macam ragu-ragu ke, atau rasa macam nak fikir lagi ke nak kahwin ke? Macam mana? Macam mana Mira tak ambil, sebab tu lah Mira kata Mira bersyukur sebab Mira dijaga dengan oleh mama kan. So bila orang cakap kalau kau kahwin, career kau mesti down, mesti tak ada siapa, mesti kau kan, Tia faham lah kan. So Mira rasa macam you could. Tapi itulah, bila dah ada family yang support, Mira cakap tak apalah, kahwin je lah. Sebab nanti Mira fikir sebab family Mira ni semuanya dah beranak semua dah kahwin kan, takkan 20. Mira pun fikir tu juga, Mira nak ada family sendiri. Mira tak nak nanti bila Mira dah 40 tahun, anak baru nak 2 tahun. Yang besar, betul? Mira tengok mama Mira sendiri macam mana dia dengan Mira. Bila keluar macam kawan-kawan, macam tu juga Mira nak Mira dengan anak. So Mira tak dengar lah, Mira langsung kahwin je mah, tak apa dah. Sekarang Alhamdulillah 5 tahun dah ya. Kalau nak ikutkan sebenarnya Mira daripada dulu sampai sekarang, Mira kalau apa pun orang kata, Mira macam masuk sini, keluar sini. Kalau termakan sikit tu pun macam mesti duduk diam-diam seorang-seorang, rasa fikir balik, okay tak apa, dia orang tak ada dalam life aku, dia orang tak tahu apa aku lalui. Macam tu. Wow. Dan dia tengok Amira sebenarnya seorang pelakon yang terjaga lah kan, kerana dengan mak yang ikut kan. Lagi-lagi kalau dekat entertain ni kan, maksudnya adalah yang balik malam kan. Orang sebenarnya senang untuk kita nak buat benda negatif, tetapi kan Amira kan ditemani oleh ibu, dan mungkin itu juga sebenarnya tanda sayang ibu Mira kan. Dan juga Mira alhamdulillah menjadi seorang wanita yang sekarang dah berkahwin kan, yang terjaga kan. So itu juga benda
yang benar, yang betul yang Ibu Mira yang buat dengan Mira. Macam Tia pun yang kakak Tia juga. Dia ikut pepet. Kakak. Kakak sampai sekarang ni ada dekat Malaysia ke? Tak, sekarang dah Ashraf. Oh, kan juga jaga kan. Kita tak payah nak risau kan? Betul kan. Lain lagi kan, yes kita tahu kan lain lagi Indonesia juga kan ramai sekali kan berlakon and balik malam semua. Tapi kalau dengan kakak tu macam itulah. Berlakon lepas tu tidur. Berlakon lepas tu habis okay, balik rumah. Macam tu. Tak sempat pergi apa-apa. Betul. Mira pun tak ada pergi mana-mana lepas habis syuting, pergi makan sana, Lepak, makan sini. kan. Tak ada kesempatan kot. Mira ni habis kerja Mira nak rehat. Tu je. Luar biasa. Mungkin itulah yang disukai oleh Ammar kan. Okay. Mira, sekarang kan Mira dah berkahwin, dah ada anak pula kan. And seorang Amir Rosli, seorang pelakon yang terkenal kan yang sebenarnya yang selepas itu kena jaga anak pula. Mira pernah tak ada rasa macam mother shock, macam shock, aku nak jaga anak macam mana Pernah tak ada rasa macam tu? Okay, Mira memang kena buat semua sendiri. Mira tak ada assistant, tak ada pembantu rumah. Jadi mula-mula sebelum Mira bernikah tu memang Mira dah brainwash diri sendiri yang kau kena bersedia dalam apa jua keadaan. So bila dah kahwin, ada apa-apa yang menimpa, Mira solvekan dengan Amma. So bila anak dah lahir, macam mana cara sekalipun, susah macam mana pun, Mira akan cari jalan. So apa pun jadi memang Alhamdulillah lah dapat selesai. Tak adalah Mira akan macam mana ni. Tak ada. Sebab macam mana cakap lah, orang kuat Mira adalah keluarga Mira sendiri kan. Sebab Mira dengan Amma masa tu baru berkahwin. Mungkin kita orang tak cukup pengalaman. So banyaklah sumber-sumber yang kita orang cari untuk menyelesaikan, bantu kita orang. So sekarang seorang tak Amira ternyata dah ada anak, dah ada 2 orang kan. Best tak sebenarnya? Sebenarnya bila ada anak ni, Mira kahwin Alhamdulillah 3 bulan lepas tu Mira dikurniakan anaki. Ada anak ni daripada hari pertama dia lahir sampailah ke hari ni tak pernah sama hidup Mira. Ada lain kan? Tia pun faham. Sampailah ada anak kedua memang life Mira sentiasa busy. Walaupun lockdown sekarang. Apa busy apa Mira? Masak. Dia tengok Mira suka masak kan? Betul. Anak. Mira jadi suka masak sebab anak Mira suka makan, Amma suka makan. Lagi-lagi Mira ni yang tak reti baking, anaki suka dessert. Aku pun dah macam baking belajar. So anak-anak ni sebenarnya dia pun mungkin orang akan rasa kita sebagai guru kepada anak-anak sebagai contoh, secara yang kita tak nampaknya juga anak-anak ni pun yang mengajar kita untuk appreciate benda, untuk buat benda yang kita tahu, untuk kita belajar kan. So jadi sebab boleh lah Mira sekarang kan nak minta apa, okay, Google dulu. Sebenarnya Mira rasa wanita ataupun lelaki sekarang ni kalau diorang kata tak pandai masak, itu alasan. Sebab Mira pun tak pandai. Sebab sekarang ni YouTube, Google terlalu banyak ajar untuk cara memudahkan. Betul. Sekarang ni tinggal nak buat ke tak nak buat? Rajin masak-masak. Baking paling selalu buat daging tu kan. Betul. Stick tu. Kerana Asha suka. Mira apa? Kalau Mira suka masak apa? Kalau family suka western ke atau makanan Malaysia? Amma suka lauk kampung. Dia kalau tak ada cili. Lepas tu Mira sejujurnya Mira cakap Mira tak makan cili sangat. Mira lebih kepada spaghetti. Bukan nak berlagak bukan. Ada sebab. Apa sebabnya? Bukan nak feeling-feeling kau ni Mak Saleh ke tak? Sebab Mira ada gastritis. Gastritis tu gastrik yang tahap keberapa pun Mira tak tahulah. So bila Mira makan cili je, Mira akan terus sakit. Perut Mira akan sakit sangat-sangat. So benda tu buatkan Mira tukar cara pemakanan. Itulah yang pergi pada pasta-pasta. Pasta kan tak pedas. Wow. So, kalau So apa? So bila Mira dah duduk lama dengan Amma ni, cuba-cuba balik makan apa yang dia makan sebab Mira pun malas nak masak banyak-banyak kali kan. Betul, 2 kali kan. Makanlah apalah sambal ikan yang Mira buat untuk dia tu. Tapi sakit tu macam datang tapi buat bodoh je. Dah malas nak fikir sebab ada benda lain lagi Mira nak buat. Kan Anakin duk lagi nak minta layan lagi. Ya.
Betul-betul sama kalau dekat Tia juga kan. Terbalik, Tia suka makan kampung, Asha suka makanan western. Ah, Ah, anak-anak Tia suruh masak kampung, tapi tu dah nak kena 2 kali lah kena serve. betul. Macam tu. Tak apalah, Penat, kan buat je penat lah. puas. Penat yang puas bila buat Betul, untuk anak. betul. Betul, Mira pun Betul. macam tak apalah, tak kisahlah. Ah. Ya. Dan juga Mira, apa sebenarnya momen yang Mira selalu ingat kan? Sebelum ada anak kan, sebelum berkahwin lah kan. Momen Mira dengan sang suami, dengan Amar yang Mira tak boleh lupakan. Yang Mira rasa macam okey, dia inilah sebenarnya peneman hidup saya, suami saya ke depan. Dia rasa macam hati ni macam okey, aku okey lah, dia memang jadi suami saya. Ada tak momen-momen tu? Sebelum kahwin macam Mira Yes. rasa, oh, he's the one. Macam tu Yes, yes, yes. Okay, apa yang buat Mira nak kahwin dengan Amar tu adalah lagi Mira lari, lagi dia kejar. Itu satu. Mira dah cuba dah jauhkan diri daripada dia. Dia masih datang. Okey lah, Mira kawan dengan dia. Kawan biasa dulu. Lepas tu dia bukan suka, dia pandai ambil hati orang tua Mira. Ambil hati Mira, adik Mira, and then dia bijak. Dia macam Mira tahu, mana Mira macam nak tahu apa benda, dia cakap Amar ni. Lepas tu dia bagi tahu. So lepas tu dia caring, dia sangat protektif. Itulah Okay. antara yang buat Mira rasa macam okey lah dia ni Boleh jaga. dia boleh jaga Mira. So masa protektif macam okay, Mira hati-hati, nanti tak boleh makan, kena makan. Atau baik-baik berlakon. Macam tu ke macam mana? Tapi Amar ni satu je, dia bukan protektif dengan cara yang sayang jangan tahu nanti ni tak ada. Jangan buat tu. Jangan balik lambat. Dia garang. Dia garang. Tapi dia sebenarnya tak nak kita bahayakan diri. So dekat situ lah. Okay lah, tak apalah, garang pun garang. Aku boleh lembutkan nanti cewa. Tapi Betul lah. Kenapa? pas nak, dia sangatlah macam sangat tone down daripada dulu. Masa mengajar kita untuk berubah. Betul. Mira sama Amar berbeza berapa umur? 6 tahun. Oh, patutlah. So abang-abang muka abang dewasa lah kan? Dia betul, sebab selalunya perempuan ni kan akan matang lebih cepat kan. Kalau lelaki dan perempuan tu sama umur, perempuan ni lebih matang. So bila Mira dapat yang matang dan Mira pun di usia ni, rasa kita pun boleh, sebab sebenarnya Mira dengan Amar ni bukanlah banyak, kita orang ni banyak perbezaan. So perbezaan tu yang buat kita orang belajar dan kita orang suka. Dia bagi ni, Mira bagi. So bila belajar benda tu, kita orang boleh adapt. So bila suka tu kita pun janganlah buat. Macam tu kan. Ya, jangan mancing kan. Alright. Tapi Mira, kalau Mira ada macam D kan, ada Daniel dan juga Abang Farid, mereka tak boleh kalau berlakon bersama. Tapi kalau Mira sendiri lepas berkahwin, okey tak kalau you guys digandakan satu drama? Masa awal-awal dulu kita orang macam mana, kita orang okey, tapi tengok pada cerita. Kita orang pernah je lepas kahwin berlakon sama-sama, masa tu Mira mengandung lagi anak nombor 2. So kita orang minta kepada scriptwriter dan juga director tolong jangan ada dialog-dialog yang melanggar syariat Islam ke suami isteri kan. Itu je lah, nak berlakon sama-sama Mira rasa tak ada masalah sebab kita orang pun sama je macam dulu. Cuma pemilihan dan cara kita lontarkan dialog tu kan, silap-silap Kang. Kan. Sebab Mira seronok je kalau shoot dengan Amar, sebab kalau kita orang pergi shooting pun kita orang akan naik kereta asing-asing. Kereta asing? Ya, walaupun duduk satu rumah, dah kahwin, sebab dia akan bawa baju dia sangat banyak dan Mira akan bawa baju Mira sangat banyak. Kita orang tak suka macam messy-messy je bercampur. So kalau dia scene dah habis, Mira banyak lagi, Mira akan suruh dia balik. Macam tak apa, pergi tengok anak ke apa ke kan, rehat. Sebab Mira tak rasa bila Mira dah kahwin dengan dia, Mira berlakon dengan dia, Mira kena dengan dia macam teman lah. Memang rasa tak nak benda tu.
Tapi kalau di luar berlakonan boleh lah kan macam manja-manja macam tu kan. Terus Ah, Mira manja lah. Kalau kerja Mira memang akan macam tadilah Mira kata Mira akan Tegas. disiplin. Tapi kalau biasa-biasa, kalau dia tak nak teman Mira pergi kedai, siap lah dia. Merajuk So sekarang baby dengan Anaki dengan Amal lah sekarang. Ada kat bawah dengan Amak. Dan Wow. tahu kan lockdown ni pun banyak ajar dia untuk pandai jaga anak. Hmm. Mira kata Amal tak pernah jaga anak, tapi dulu waktu belum ada pandemik ni, kan kita kan busy kerja kan. So anak tu banyak dengan Mira. Kalau Mira kerja, Mira akan pass dekat mama. Takkan bagi Amal jaga. Sebab Mira pun ada rasa macam, Boleh ke? macam mana anak aku nak makan? Sama dengan Ashraf. Tunjuk je. Memang Ashraf tu orang yang terakhir kali. Ya kan? Kita ada rasa macam tu. Jahat kan kita ni? Jahat ke? Tak jahat. Sebenarnya kita tak nak nanti dua-dua tak happy. Anak tak happy, bapak tak happy. Okay, very happy. So Mira pun macam tak apalah, biarlah mama Mira jaga kalau Mira tak ada. Tapi bila dah lama-lama bila dah hikmah pandemik ni, bila Mira pergi syuting Nona kan luar kan, syuting dekat luar. Tinggal anak dekat mama sebab mama akan ikut Mira. Mira terpaksa tinggalkan anak-anak dengan Nama. Dah beberapa lama ni Mira dah nampak macam wow, bestnya. Kalau lah aku tahu benda ni daripada awal lagi Mira dah buat. Kami pun kena main peranan kan jaga anak sebenarnya. Barulah kita pun jadi apa-apa kita pun tak tahu kita ni panjang umur ke tak. Lepas ni nanti anak nak duduk dengan siapa. Apa yang Mira belajar, kita kena percaya suami kita. Walaupun dulu tak percaya. Bahaya Mira nanti lepas nanti kan cakap apa tadi. Bukan dia ya Amma ya, Amira cakap Tapi kan dia, Mira masa Amma paling tak suka kalau Mira nak tinggal anak-anak dekat dia, Mira akan macam ni. Daddy nanti kan itu tahu, nanti kan anak ni tahu, ini. Dia macam, Mami boleh tak pergi kerja? Jangan nak banyak sangat rules dekat direction. Lepas tu baru dalam lama tu dah macam cakap, baru Mira pergi kerja dengan okay tak apa. Tak apalah. Boleh tak nanti kan? Nervous kan? Sekarang dah biasa dah. Tinggal anak kat. So sekarang lagi senang. Kalau setiap hari tu Mira dah tenang dah kan hati kan? Tenang. Anak dengan bapa. Betul. Mira pergi kerja sangat tenang. Tapi kita video call lah. Buat apa tu? Dah kan? Senang sekarang kan. Wow. Okay Mira, rasa macam kehidupan Mira lagi lebih warna ya sebelum Mira berkahwin dengan sekarang dah ada anak, dah ada keluarga kan. Lagi best sebenarnya kan? Lagi best. Betul? So mungkin dekat banyak followers ni yang tak kahwin lagi, cepat-cepat kahwin. Kalau ada jodohnya. Perempuan ni sebenarnya jangan takut nak kahwin. Kalau tak ada jodoh tak apa. Tapi kepada yang macam rasa nanti kahwin macam tu lah, nanti laki ni jangan. Jalan dulu. Lepas tu ubah diri sendiri, barulah pasangan tu akan berubah juga. Betul-betul. Diri sendiri dulu barulah pasangan dia berubah. Mira, tapi ada tak Mira macam perbezaan macam dah kahwin ni nampak dulu macam ni. Kan orang cakap kan kalau dah kahwin baru tahu pasangan kita macam mana. Kalau dengan Amma sendiri macam mana? Mira dengan Amma dominan. Ini macam dua-dua dominan. Macam rimau jumpa singa. Macam tu. Macam mana tu? Perempuan kan kita adalah lembut hati tu sikit. Bila dalam macam contoh dominan ni macam kat dua-dua ni awal-awal kahwin dulu Mira nak buat ni dia tak bagi tapi Mira tahu Mira sangat independent. So benda rasa macam kenapa kau tak nak bergantung dekat aku? Aku kan suami kau. Macam tu contohnya. So Mira pula rasa macam aku ni sebenarnya tak nak menyusahkan kau. Biar aku buat semua benda-benda tu. Tapi bila dah lama-lama Mira cuba memahami seorang suami memang nakkan isteri tu bergantung. Macam bergantung pada dia kan, minta tolong dia suka macam tu. Sampai masa kalau kata dia tak boleh buat, yelah Mira akan buat. Dah lepas tu dah 5 tahun ni barulah Mira kenal dia kenal Mira. Kalau dia marah, Mira diamkan diri, bagi dia relax. Tak ada macam dua-dua nak naik, tak ada. Mira lebihkan pada dia rasa dia okey, dia datang. Kalau dia tak okey tak apa. Macam tu kan. Kita kena
jadi kawan lah, kawan. Jangan terlalu rasa jangan kongkong pasangan kita. Buat je biar Hmm. buat. So itu ada tips Mira lah kan, kalau kita ada lagi dua-dua suami isteri tengah bergaduh, kita kena satu jadi ais, tu jadi api kan. Jangan Betul, duduk api. dan jangan biarkan pergaduhan tu terlalu lama, sangat tak bagus. Betul. Kalau Mira berapa lama kalau biarkan benda tu berapa ni? Kalau boleh sebelum tidur lah, sebelum tidur kita kena berbaik. Ya. Sebab mungkin kalau kita berbaik dalam waktu yang terdekat kan, katalah 15 minit tu dah nak berbaik kan, mungkin ada rasa tak puas hati juga kan dalam ni kan. Tapi tak apalah, bagi kita, mulut kita kena sentiasa minta maaf, especially isteri lah kan. Ya. Kita kan nak redha suami tu. Alhamdulillah. Sebab Mira suka bila Prof Muhaya cakap jadi bodoh-bodoh sikit. Betul sebenarnya. Betul tau, betul. Itu bukan macam main-main, tapi yelah, kita isteri tinggi macam mana pun kita humble je, rendahkan diri je dekat suami. Ya, banyak orang yang salah fikir bodoh ni bukannya bodoh betul tak tahu, tapi kita kena turunkan ego kita kan. Maksudnya kita kena tahu taraf kita ni di bawah lelaki kan. Betul. Di bawah suami kan. Alright. So Mira, berarti cara Mira untuk nak menyelaraskan rumah tangga ni, Mira kena, of course lah sebagai isteri kita kena mengalah kan. Kita kena cari jalan penyelesaiannya kan. Dan Alhamdulillah kan Mira sekarang dah 5 tahun dah mengarungi bahtera rumah tangga. Dah ada 2 anak dah. So ada soalan Mira, bila nak anak ketiga? Mira rasa Mira nak besarkan dua-dua ni dulu. Sebab bila dua-dua ni dapat balance, Mira dengan Amar, 2 orang jaga 2 orang, dia penuh lagi kasih sayang tu. So kalau 3 tu biarlah abang besar dulu ke. Lagipun pandemik ni, Mira bukan nak kata nak tolak rezeki, tapi bila pandemik ni Mira rasa nanti-nantilah dulu kan. Banyak benda kita nak kena fikir, dengan anak-anak pun tak ada vaksin lagi. Sekarang ni, so Mira macam tak apalah. 2 ni pun buat dah cukup. Sempurna dah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada rezeki lagi, Mira akan open lah kan? Ke Mira macam okey 2 je? Okey je. Mira tak pernah sekat rezeki nak 4 je, 5 je dah tak ada. Tengoklah macam mana. Tiba-tiba dah 12 Mira? Oh, aduh. Tak takut lah macam tu. Sebab kalau Mira pregnant, setahun dia tak kasih syuting. Cuma yelah tu. Dengan dia. Kalau dengan orang lain macam tak. Oh, I see. Okay. Tapi boleh nanti Mira, nanti berlakon lagi dah jadi bukan mak orang, nenek orang nanti kan. Itulah pasal. Okay, Mira tak macam, okay, sebagai Mira Stika sekarang dia ada seorang ibu, seorang host, seorang pelakon juga dan seorang brand ambassador juga kan. Mira, apa sebenarnya impian Mira untuk the next 5 years ke atau 10 tahun ke depan? Apa yang Mira dah fikir, ini akan jadi seperti apa? Ada Mira terfikir benda tu? Okay, perubahan career Mira daripada pelakon ke pengacara, sebenarnya benda ni pun tak dirancang. Tapi impian Mira tu ada. Impian di mana macam Tia kata lagi 5 tahun nak jadi apa, Mira teringin sangat nak jadi macam Tia, nak jadi macam Wawa kan, ada bisnes sendiri. So kita pun tak payah nak keluar-keluar, kita ada je dengan family kita. Itulah impian. Senang je. Boleh Mira. Itulah macam Tia cakap kan, topik kita hari ni di zon selesa kan. Mira selalu rasa ada perasaan yang macam takutlah lepas tu macam mana aku nak start. Selalu ada rasa macam tu, tapi Mira tak keluar-keluar daripada benda tu. That's why Mira tapi Mira percaya kenapa Mira masih di sini, sebab Mira bukanlah tak ada usaha, adalah sikit. Tapi bila Mira duduk sendiri tu, Mira cakap mungkin Allah letak kau di sini dulu untuk kau uruskan keluarga kau dulu. Anak-anak kau masih kecil. Itu untuk Mira lah. Kan. Orang lain rezeki lain. Mira banyak lagi tanggungjawab lagi mungkin. Betul. Dan macam sekarang ni juga yang kita tahu, Mira adalah pelakon terkenal, host terkenal juga. Orang tahu nama Amir Rosli. Dekat Indonesia pun dah tahu dah kan. Siapa yang tak tahu Amir Rosli kan. Dan pastikan setiap Allah pasti memberikan sesuatu tu dalam masanya yang tepat. Dan Tia yakin kan, seorang Merusi sebenarnya nak buat apa saja senang sebenarnya kan. Dan ya kan, siapa yang setuju kau bawah? Ya?
orang nampak selebriti ni mudah untuk buat apa-apa, tapi kita di balik tabir hidup kita ni banyak sangat benda yang kita nak uruskan kan. Betul kan. Nak urus anak lah, urus suami kan. Okey, Mira, kalau Mira disuruh pilih lah ya, disuruh pilih, Mira lagi okey untuk menjadi seorang pelakon, jadi host, atau menjadi seorang brand ambassador? Mana Mira yang paling suka? Yang passion Mira? Of course lah pelakon. Sebab Mira dah lama berlakon kan, tapi mengacara ni sebenarnya seronok juga bila kita dah ada anak dua ni kan. Sebab bila mengacara kita berada di satu tempat tu beberapa jam saja dan kita akan balik. Lepas tu dia akan syuting balik minggu depan. Kalau nak ikutkan career Mira ni termasuk semualah. Bidang nyanyian lah, bidang lakonan lah, pengacaraan, semua tu sebenarnya Mira minat, passion Mira. So apa saja Mira buat, Mira akan suka je. Dan Mira memang akan suka. Oh, Mira pernah menyebari bidang nyanyian ke? Saya tak tahu pula. Tak payahlah buka topik ni. Kan kecil sikit, pernah cuba. Jujur Mira cakap, Mira suka menyanyi, tapi Mira tak boleh menyanyi. Macam mana Mira ni? Tak boleh. Sebenarnya Mira ni tak nak jadi mamak. Tu Mira kata, apa yang Allah dah aturkan ni Mira ambil satu. Lakonan, okey kau dah pergi berapa tahun? Okey alhamdulillah dah ada master sikit lah kat situ. Pengacaraan ni, fokus dulu. Lepas ni sebab Mira kalau buat sesuatu benda, Mira suka belajar dulu baru buat. Tak suka terjun je. Sebab Mira tak suka bila orang dah bagi kepercayaan tu kita main-main, Mira tak suka. Betul. So, okeylah penyanyi tu kita taruh belakang sekali dululah ya. Taruh belakang, buang tu tak apa. Menyanyi untuk anak-anak. Tapi Mira, kalau misalkan Anaki dengan anak Mira kan, dua anak Mira, mereka jadi apa? Atau kalau misalkan mereka jadi pelakon juga, Mira okey ke macam mana? Okey je, tak ada masalah. Sebab kalau tak okey, mak dia ni apa? Dia berlakon. Mira memang tak akan apa-apa cita-cita diorang tu. Mira tak mengongkong anak-anak kan. Kalau sekiranya pelakon, apa salahnya janji cari rezeki yang halal. Lalu jalan betul. Kan, buat betul-betul. Tapi dia kena lagi famous pada mak dia dulu. Sabarlah dia. Pak mak dia, apa-apalah Anaki, Mami tak kisah. Luar biasa. So saya nampak kat sini Mira adalah seorang ibu yang easy going kan, yang lembut, yang manja dengan anak kan. Yang yalah, kita nampak kelembutan seorang ibu tu ada dekat Mira kan, luar biasa. Okey Mira, so kan kita dah ternyata dah 11:30 dah Mira ya, seronok je bercakap kan. Tidur tau. Macam mana? Kenapa? Anak-anak Mira baru bangun tidur. Pening bangun tidur? Diorang dah tidur. Lepas tu bangun. So diorang tengah bawah tu. So Mira cakap okey je Tia nak habiskan pukul berapa? Pukul 5 pagi pun untuk Tia. Wow, saya kisah Mabia. Tapi masa takut lampu ni termati sendiri ni. Mira, wow, kenapa dia? Oh yelah betul, kalau anak dah bangun ni, ya Allah, kita dah kena bersilat lah kat bawah tu ya. Betul. Anak Mira ni kalau bangun dia bukan minta nak susu, okey, dia minta nak nasi. makan. Anak nasi. Ya, nasi boleh lagi. Nasi tak masak tengah hari tu ada lagi dalam rice cooker. Mami nak butter cake. Mami nak my God. So, Mira pun bertukang lah. Mira pun tak tahu apa Mira bukan nak manjakan anak, tapi Mira rasa momen ni di waktu kita berada dengan anak ni Mira layankan je. Sebab Mira tahu anak tu akan membesar, momen ni akan hilang. Alah sedih. Ya betul Mira. Macam mana Mira kalau Tia pernah terfikir kalau anak kita dah kahwin, mesti dah ada girlfriend, dia tak dekat dengan mak. Anak lah, jangan cerita tak adalah. Nak buat macam Mama Mira pun macam mana? Nak buat macam mana kan? Kalau dia dah sampai masa jodoh dia, kahwinlah. Mama Mira pun lepaskan Mira dekat Ama, tapi sebenarnya kita orang jadi lagi rapat. Tapi Mira berbeza. Mira perempuan, anak itu lelaki. Lelaki akan keluar kan? Dia akan Macam mana Mira nanti dia tak boleh lagi nanti nak minta butter cake dengan Mira. Dia dah apa minta perasaan Mira? Mira pun tak tahu nak cakap lah sebab tak sampai kat tahap tu lagi kan. Dah cakap dengan
yalah Mira akan habiskan memori-memori yang seronok dengan anak-anak sekarang. Sampai selagi Betul-betul. Tapi Mira, kalau misalkan Wandi nanti kan anak kita tiba-tiba dia tiba-tiba nak kahwin cepat kan. Macam Ashraf kan tahun 2023 dah tak kahwin dah. Mira bagi tak? macam mana? Kalau misalkan anak kita nak kahwin cepat. Anak nak kahwin cepat Mira akan tengok dia kerja apa, pendapatan dia berapa. Sebab kita sebagai isteri mestilah kita nak suami kita stable, betul tak? Betul. Mira bercakap pasal diri Mira. Mungkin orang di luar sana ada yang diorang naik sama-sama kan. Itu lain cerita orang lain. Macam Mira kalau anak sendiri, lelaki pula tu Mira akan cakap dengan dia, you kalau nak jaga anak orang, make sure you dah betul-betul berdiri teguh. Dah cukup matang dan tak apalah kan. Ke Mira sebenarnya sayang nak lepas anak kita cepat ni? Gila siapa tak sayang anak. Macam mana Mira, nanti momen tu akan jadi. Nanti kita fikir tau, kalau semalam nanti Arif dah besar kan. Terus nanti dia dah dulukan girlfriend dia kan. Nanti tak nak dipeluk-peluk, tak nak di-kiss kan. Sebab itulah Mira kongsi apa yang Mira pernah belajar. Macam orang kata bila dah ada anak ni, suami ditinggal-tinggalkan. Buatlah sendiri ni sebenarnya jangan. Kita harus layan suami kita sama je macam mana sebelum lahirnya anak-anak kita. Sebab satu hari nanti anak-anak kita akan pergi, maksudnya akan kahwin, suami akan menemani kita. Jadi kita jangan beza-bezakan. Kita buat daripada awal sampailah bila-bila pun buat sama je. Ya, kerana banyak yalah, betul lah. Tapi sebenarnya juga macam suami kita punya pastilah banyak kerja kan dengan anak kan. Tapi suami suka terfikir, oh dah tak layan saya, dah tak sayang saya macam tu kan. Recall balik kan. Mungkin ada lelaki yang fikir macam tu. Sebab itulah dalam rumah tangga, soal anak, soal rumah, soal apa saja kena buat sama-sama. Sebab itulah boleh rasa apa yang kita rasa juga. Penat kita, apa-apa kita. So bila dia pun rasa, mungkin dia pun boleh tolong kita lah. Faham. Tahu dia faham. Betul. Setuju. So itu solusinya. So kena suami pun, suami dekat sini. Ada tak suami tiada kita kat sini ya? Tadi ada tadi. Berarti kita saling membantu ya. Kan? Yeah. Saling apa nak biar tahulah kalau kita busy ni sebenarnya ada something yang betul-betul kita busy kan. So sekarang ni pun orang memang ramai busy. Kalau ada pembantu sekalipun make sure ada masa dengan isteri. Betul. Mira kalau dengan Amang apa me time-nya? You guys punya masa bila? Kalau siang kita orang terlalu sibuk, malam tu malam katalah pukul 11 lah paling lewat. Kita orang akan duduk dekat katil, buang semua gadget, kita bersembang. Layan je apa anak tu nak ni, nyanyi ke apa ke, kena ada masa. Macam tu lah. Ini berdua. Dia cakap berdua. Berdua kena cerita ke? Alamak. Oh, bukan. Bukan ni me time yang masih 16 tahun boleh dengar lah macam tu. Dekat sangat dengan Mama tau. 5 minit rumah kita orang. So, Mama Mira dia yang suka bagi Mira me time dengan Ama, which is dia akan call, Mela cucu datang kat rumah Mama, korang pergilah dating. Mama Mira suka main peranan macam tu. Secara tak langsung memang dalam seminggu tu anak akan pergi dekat rumah Mama, kadang-kadang tidur rumah Mama 2 hari. Adalah time dating kan. So biasa kalau dating tu Mira masa tengok movie sama-sama ke atau you guys sembang ke? Dulu kalau tak lockdown kita orang keluar lah tengok movie, tapi sekarang ni more to yelah tengok movie juga kat rumah. Tengok Netflix ke? Kadang-kadang masakkan untuk Mira. Kadang-kadang jadi lapar lah ni. Order senang kata kan. Mira malah nak rumah kondo, malah nak turun. Faham. Asyik masak kan. Kalau boleh Tia order lah, lagi senang kan. Tak apa turun, baik order. Faham. Kalau misalkan Tia dengan Ashraf, kita suka ni tau Mira, kita suka keluar daripada kereta, naik kereta cuma jalan-jalan kat kereta. Jalan-jalan. Yeah. Mira perempuan ni dia akan rasa buat benda kecil pun dah sangat bermakna. Betul tak Tia? Betul. Dan tahu tak Mira kenapa Tia suka buat macam tu? Kenapa? Kerana masa tu lah yang Ashraf tu bagi tumpuan full ke Tia.
Kerana dia tak akan pegang phone, dia just menyetir. So dia Tapi pula bercakap banyak. Tapi dia fokus kat jalan. Jahat aku Tapi kan. tapi at least dia mendengar. Dia dah suka Yelah. dah kan. Nampak sana kan kat rumah kan tengok phone kan. Dia, okay, dia suka kalau Ashraf drive. So dia tak boleh tengok phone, dia dengar hati aja. Sebenarnya kita suami isteri memang pun kena ada masa untuk Berdua. meluangkan, bercakap kan. Betul? Itulah Mira kalau buat macam tu, waktu anak-anak dah tidur, kita orang macam dah tutup lampu semua kan. Dan termenung. Lepas tu bercakap, Mami tahu tak? Daddy tahu tak? So itulah sebelum tidur kan, berborak. Faham. Alright kau. Banyak sebenarnya kan yang kita kongsikan pada hari ni daripada Mira bermula jadi berlakon. Kan dia tadi Ashraf share juga kalau saya akan cakap Mira, Ashraf akan selalu share. Ashraf pernah jumpa Mira masa ambil video City waktu Mira jadi student. Ya Ya. Allah, Mira ni selalu lupa tahun bila. Tapi ada Yalah. Mira yang Simplicity Kan. waktu ada. Ambil video kan. Tapi dia pernah tengok juga videonya kan sebenarnya. Ada. Alright. Mira, last question kan dengan Mira. Bukan last. Mira ambil cakap dah berhijab kan. Dah berapa tahun dah? Berapa lama dah? 2 tahun. Mira ikut umur Anaki. Anaki dah 4 tahun. Masa Anaki hari jadi dia yang ke-2 tahun. Panjang umur ya Allah ya Tuhanku baru Anaki, jangan tidur. Biar bagi mama live sampai pagi. Apa tadi? Mira pergi umrah. Ya, kejap Dia tak tutup pintu. Tak Kejap. apa. Boleh. Inilah seorang ibu hebat ya. Macam mana? Okay, apa tu masa tu Mira pergi umrah atas dasar nak syuting je masa tu kan. Lepas tu sampai je habis je balik daripada Mekah tu Mira jadi tak nak buka. So macam ni bukan kan salah. Bukan tak Lah salah pula. habis balik daripada Mekah Mira ada promo di Meletop. Program Meletop tu. So bila kita baru je balik 1 hari selepas kita baru je buat umrah ni kan. Macam alamak aku ni nak pergi Meletop ni free hair ke pakai tudung kan. So Mira call. Mira cakap bawa je lah bawa baju yang sopan. Bawa je lah tudung Mira cakap macam tu. So dia siapkan Mira, dia kata serius lah nak pakai tudung. Mira datang masa tu pun Mira selendang dengan tudung Mira. Mira cakap tak apalah pakai je lah kan. So dalam masa Mira promo tu watak Mira memang bertudung. So orang masih cakap Mira ni mungkin dia pakai tudung sebabkan dia watak ni. So bila dah lama tu Mira dah rasa satu Malaysia tengok Meletop takkanlah aku nak buka kan. Rasa macam malu pula dia sendiri. Tapi memang Mira simpan je apa yang Mira rasa bila Mira pakai tudung tu. Banyak sangat cerita, malu, sedih, cerita dekat Kenapa? Yelah bila kita orang syuting, kita orang dibawa ke banyak tempat. So diorang Ustazah Mira tu cerita sejarah. So bila Mira dengar cerita pasal Siti Aisyah tu buat Mira rasa macam ya Allah malunya dengan aku. Sedangkan suami dia, bapa dia dan orang luar yang dah meninggal ditanamkan di dalam rumah dia bertudung. Sebabkan dia rasa ada orang luar yang meninggalkan dalam rumah dia tu kan. So dekat situ Mira rasa macam aku ni manusia apalah kan kalau nak dibandingkan dengan Siti Aisyah tu. So sampailah sekarang Mira rasa cerita tu melekat dekat hati Mira dan sebab itulah Mira berhijab. Wow kan, ternyata itu alasannya kan, Alhamdulillah. Dan terasa orang lagi, of course Mira lagi cantik and lagi lah. Ternyata rezeki pun lagi semakin banyak sebenarnya kan seketika kita ikut apa yang Allah suruh kan. Betul, tapi sejujurnya Mira cakap awal-awal Mira ada rasa mungkin rezeki aku ni takat tu je lah. Takkanlah orang nak panggil aku leading lagi macam tu kan. Tapi fikir balik masa tu Nilofa, Mira Filzah, you know ramai lagi yang bertudung, dia orang sukses. Kenapa? Tu
ada mission, ada vision diorang kan. Pakai tudung pun tak kisah. Dan kita tahu orang Malaysia ni dah boleh menerima apa Betul. hijab. So Mira teruskan juga. Memang ada saat Mira rasa, aku macam nak buka balik je waktu tu, waktu tak kuat. Oh. Betul, Mira cakap dengan Amma, kalau Mami buka balik macam mana? Sebab masa tu Mira tak bercerita lagi dekat semua orang yang Mira dah Betul. semua orang dah nampak dekat IG lah kenapa dia ni asyik berhijab kan. So one time tu, tapi lama-lama Allah tu kuatkan hati Mira untuk orang jumpakan Mira dengan circle-circle orang yang baik-baik, I mean orang yang seperti mana yang nak berubah. So kita belajar dekat situ. So Mira pun rasa macam yelah itulah, tak apalah, kita pun usia dah semakin meningkat kan. Berubah ke arah yang lebih baik tu banyak lagi manfaat dia. Wow. So tapi masa tu Mira tanya, boy tak buka, Mami boleh buka balik tak? Apa kata Amma? Dia ni jenis tak memaksa tau. Mira nak pakai tudung, dia tak pernah paksa. Mira nak buka tudung masa tu pun dia cuma cakap, terpulanglah Mami kalau Mami rasa itu yang terbaik untuk Mami. Mira mestilah rasa Lagilah bingung. aduh, tak support langsung kan, macam tu kan. So, bila Mira mengenangkan Mira juga mempunyai suami yang memahami. So Mira pun tak nak merosakkan nama dia, merosakkan nama mama Mira, ayah Mira. So pelan-pelan lah. Itulah orang kata nak berubah ke sesuatu yang lebih baik ni ambil masa. Dan jangan paksa. Yes, betul, jangan paksa. Masa tu tahun berapa Mira pakai tudung? 2000 berapa tu? Sekarang 2021, 2020, 2020. 2020. Baik. So alhamdulillah kan, sekarang ni pun Mira dah bertudung kan, dan alhamdulillah rasa macam makin best sebenarnya kan. Kita betul baru tahu sebenarnya kan. Tia pun terbahasa, berarti Mira dululah pakai tudung, barulah Tia. Mira ingat lagi bila Tia mula-mula pakai tudung, Mira tak tahulah, Mira ada satu perasaan setiap kali orang yang dah bertudung ni, Mira akan rasa macam, bestnya. Sebab kita tu kan, kita pernah free hair bertahun-tahun. Bila dah pakai tudung ni, ada yang ikut juga jalan yang apa yang kita pernah lalui, rasa macam alah bestnya. Betul kan. Betul kan, rasa macam okey kan. Memang benda tu akan datang sendiri. Lepas tu yelah kan, ada rasa macam okey kalau kita tudung ni, okey. Memang kena kuat lah sebenarnya kan. Dia buruk tu, muka buruk tu dah Mira dah tolak tepi dah. Masa Mira bertudung, Mira mengandung tau. Bayangkan muka Mira kembang masa tu. Rasa macam buruknya, ya Allah. Tapi Mira macam diam. Lama-lama pandailah berfashion. Bukanlah Mira nak kata berhijab tu kena ikut fashion. Tapi kita akan pandai sesuaikan hijab tu dengan muka kita, cara kita nak pakai. Dulu pun Mira mana pandai nak pakai tutup-tutup labu-labu macam ni. Mira rasa macam, losernya, macam makciknya. Tapi macam okey. Tudung sekarang ni cantik. Betul. Masalahnya muka Amir Rosli mestilah cantik. Kadang-kadang ada banyak benda lah. Bila kita dah slowly berubah ke arah kebaikan, satu persatu Allah akan buka. Okay, mula-mula kau tutup ni. Lepas ni hati kau pula aku akan sentuh. Lepas tu macam tu lah. Lalui kan? Tia pun lalui, Tia faham kan. Yes, betul. Alright. So, kepada semua ni kan, tiada soalan sebenarnya untuk mereka semua jawab daripada perkongsian Mira hari ini ya. Saya tahu soalannya kan. Tahun berapakah Amira Rosli bertudung? Tahun berapa? Siapa tadi dengar? Baru je dengar. Jangan jawab di sini. Anda boleh jawab soalan yang benar, iaitu di Telegram channel Tia Arifin. Siapa yang bertuah, anda akan dapat hadiah. Sekejap Mira. Tahun tu kan? Tahun yang itu tahun nombor dia lah, nombor dia cantik. Nombor dia cantik. Nombor tu cantik. Jangan jawab di sini. Semua macam dah tahu je. Okay, jangan jawab di sini kerana anda kena jawab di Telegram channel Tia Arifin, di komen untuk menangkan hadiah. Alright Mira. Kan macam sekarang COVID-19 kan, and Mira alhamdulillah Tia rasa Mira makin busy sebenarnya COVID kan, tapi Tia tahu juga mungkin dekat luar sana juga ada orang yang terjejas, ada orang yang juga mungkin dia rasa stres, dia tak tahu nak buat apa kan. Macam Mira sendiri kan, Mira boleh share pesanan-pesanan Mira as public figure, macam mana cara Mira boleh bangkit dalam pada COVID-19 untuk mereka semua dekat rumah. Silahkan. Okay, kepada semua, jangan terlalu pressure, jangan terlalu streskan diri sendiri dengan COVID-19 ni.
dengan nampak keburukan COVID-19 ni, apa yang Mira buat dekat diri Mira sendiri, Mira nampak banyak sangat kebaikan bila pandemik ni berlaku. Ya betul, ramai dibuang kerja, kita tak boleh nak bekerja di luar. Tetapi kita di waktu ni lah kita boleh kenal diri kita. Kita tahu apa nak buat, masa diluangkan sangat banyak dengan family. Dan yang paling Mira terkesan pada diri sendiri adalah Mira mula mengenali diri sendiri. Apa yang Mira nak buat kan. So sekarang ni pun ramai orang share kelas-kelas mengaji. So dekat situ apa yang Mira maksudkan dengan kenal dengan diri sendiri, kita ada waktu untuk belajar kan, untuk lebih dekat pada pencipta kita. Sebab kalau tak adanya pandemik ni, Mira pun sendiri, Mira akan sibuk dengan dunia saja. Kita akan kejar. So akhirat kita ni tercicir. Mira bukan nak kata Mira baik. Tak, Mira banyak sangat kekurangan. Tapi kalau pada yang nak Mira berkongsi, Mira boleh cakap yang sebenarnya pandemik ni banyak sangat hikmah. Carilah diri sendiri tu dan buatlah apa yang terbaik untuk kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Wah, luar biasa kan. Betul. Kita kena temui jati diri di saat pandemik ni kan. Kita nak berintrospeksi kan. Kita nak refleks lagi diri kita sebelum ni kan. Spend time dengan family kan. Ambil benda yang positif kan daripada kehidupan kita. Luar biasa Mira. Mira, seronoknya sebenarnya nak berkongsi dengan Mira kan. Baru kali ni kita mungkin bercakap banyak ya. Kita pernah jumpa dekat mana-mana ke Tia? Cak. Ya, Mira pun lupa. Mungkin pernah kot lah kot. Event kan. Entah kita tak pernah jumpa secara live kan. Tapi macam dah jumpa lama kan. Mira tu pun fikir juga sekarang. Tak apalah. Tapi kita macam sama pula. Macam ya, biasa je. Betul kan. Mungkin itulah berkawan dia dalam bawah sadar. Tak sadar. Tapi dia berkawan. Itu. Alright Mira, terima kasih banyak Mira atas perkongsian pada hari ini kan. Sangat-sangat menginspirasi dan Tia pun lagi tahu. Banyak juga benda yang Tia tahu dan Tia belajar pada Mira. Dan of course juga semua kat sini pun juga pasti kalian dapat manfaat daripada apa yang Mira share kan. Kita doakan Mira, semoga Mira berjaya kan. Anak-anak semua sihat kan, dilindungi pada wabak COVID-19. Dan kirim salam juga buat Amar. Minta maaf tau. Tia tak maaf dengan Amar nanti saya cari Tia kan. Saya bercakap pasal saya ya kat sini. Dia okey je. Terima kasih Tia. Terima kasih banyak tau Mira. Yes. Mira macam bukan satu program yang serius. Yes. Rasanya dapat berborak. Kita kan dah lama tak keluar jumpa kawan. Dalam ni bila borak lama rasa macam rasanya. Kita keluar kan sebab tu kan. Thank you Tata. InsyaAllah. Ya, sama-sama Mira. InsyaAllah kita next nanti kita buatlah live santai kita sendiri ya. Masalah, okey je. Yes, thank you so much Mira. Jangan lupa tidurkan anak kan. Kau nak masak lagi? Tak adalah, dah tak ada dah. Saya tidurkan dia orang dah. Alright Mira. Bye Mira. Assalamualaikum semua. Si bye tu Mira. Sampai tak jatuh. Bye. Bye. Alright, kepada semua anda kan yang menjawab pertanyaan tadi, jangan jawab di komen Instagram, anda harus pergi ke Telegram channel Tia Arifin. Okay, Tia spasi Arifin untuk nak berpeluang mendapatkan hadiah spesial daripada Bersama Tia. Tahun berapa Amia Rosli berhijab? Okay, semua dah komen semua kan. Wow, jangan ingat ya, bagi anda yang bertuah untuk menjawab pertandingan betul, anda akan berpeluang untuk mendapatkan satu buah box daripada Bersama Tia. Di dalamnya adalah satu package jus mutiara, iaitu jus suplemen kesihatan wanita, and ada book planner, ada kalender, ada masker, semua eksklusif untuk anda. Jadi mana tahulah anda lah pemenang pada episod pada hari ini. Wah, semua dah okey, jangan komen di sini, semua dah betul dah. Anda layari Telegram channel Tia Arifin, nak tengok siapa kan yang dah jawab ya. Dah ada banyak dah yang jawab betul. Ada tahun 2020, ada tahun 2019. Cepat-cepat masuk ke Telegram channel Tia Arifin. Senang saja, anda boleh search dekat Telegram Tia Pasti Arifin. Dah ada 180 komen yang betul ke tak betul. Dia akan pilih, dia akan tanya Amira kan untuk memastikan betul ke tahun ni. Okey, saya akan masuk ke dalam Telegram channel Tia Arifin untuk menjawab soalan yang betul. Okey, kepada anda semua,
Kan, sebelum Tia nak mahir pada acara ini, Tia nak share juga kan. Kenapa seorang wanita kena amalkan jus mutiara? Kerana ini adalah perkongsian feedback daripada mereka. Ini adalah hadiah yang anda akan dapat ya. Silakan. Kesan positif macam setiap pagi mesti akan membuang air besar lah. Dia belajarkan untuk membuang air besar setiap pagi, dan yang paling best period macam mula teratur. Ya, betul sekali kan. Wanita ni kan sangat-sangat banyak. Wanita ni sebenarnya sangat banyak masalah seperti masalah wanita, masalah period kan, masalah susah buang air besar. Kalau kesusahan besar dia akan jadi kembung perut, dan juga masalah dalaman seperti keputihan, period pain, dan itulah kenapa jus mutiara dihasilkan supaya membantu anda untuk sihat luar dalaman. Rasanya sangat sedap, tidak pahit. Okey, so semua sangat seronok episod kita pada hari ini bersama Amir Rosli, dan saya rasa ini adalah episod paling terpanjang ya. Tapi saya rasa tak sedar kan, dah 11 dekada, tapi saya sangat enjoy sekali share dengan Amira, dan Tia harap pun anda pun juga mendapatkan inspirasi yang baik-baik daripada perkongsian kita pada hari ini. Okey, semua kepada anda semua yang nak tahu lebih lanjut mengenai mutiara, anda boleh layari www.mutiara.com atau anda boleh dapatkan mutiara bersama dengan usahawan mutiara. Okey, daripada itu dulu Tia mau undur diri bersama Tia pada hari ini. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bersama Tia, kupas yang dibawakan khas oleh Mutiara. Sehat itu nikmat. Berjumpa semua di next week. Bye-bye.